A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada bersama dalam bulan Ramadan pada tahun 1445 Hijrah ini. Kita merafakkan kesyukuran pada Ilahi atas kesempatan Allah berikan kepada kita, merezekikan kita untuk bersama-sama dalam bulan penuh berkah ini, bulan Ramadan, yang di dalamnya terkandung pelbagai kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memenuhi undangan dari pihak WAP TV untuk sedikit perkongsian daripada saya berkenaan dengan tajuk puasa Ramadan dan keseimbangan di antara jasmani dan rohani. Saya memilih untuk kita merujuk kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 185 yang merupakan ayat yang biasa kita dengar setiap kali menjelangnya Ramadan Al-Mubarak ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda di antara yang benar dan yang batil. Oleh itu, barang siapa dalam kalangan kamu yang berada di dalam bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau bermusafir, yakni dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikan sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Alhamdulillah. InsyaAllah dalam kesempatan ini, ayat yang kita bacakan tadi itu memberikan makna yang cukup besar pada kita tentang bagaimana bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang sangat diturunkan kepadanya satu mukjizat terbesar, iaitu Al-Quran. Dan Al-Quran inilah salah satunya mukjizat yang terbesar sebagai apa? Sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk penjelasan bagi manusia, dan sebagai pembeda, Al-Furqan, di antara yang batil dan yang benar. Jadi dalam konteks ini, hadirin dan hadirat sekalian, Ramadan itu dikaitkan dengan pastinya puasa, tetapi nikmat yang besar adalah soal penurunan Al-Quran itu, dan dikaitkan juga dengan soal Al-Furqan. Dan Al-Furqan inilah sebenarnya dalam kehidupan kita, baik daripada kita bangun sampailah nak tidur balik, hari-hari kita harus membuat pilihan dan membezakan di antara yang batil
dengan yang hak. Jadi dalam konteks ini harus kita lihat kembali bagaimana Al-Quran itu yang diturunkan dalam bulan Ramadan seharusnya menjadi satu bahan rujukan utama kita dan harus ditelaah, ditadabbur, selain cuma dibaca, tetapi dalam konteks ini harus ada penekanan terhadap mengkaji makna-makna yang tersirat dan yang tersurat dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi oleh sebab itu kita menggalakkan, ya, alhamdulillah dalam konteks negara kita begitu banyak ruang-ruang yang kita gunakan dalam konteks Ramadan ini begitu subur dengan program-program tadarus Al-Quran, alhamdulillah. Dan harus kita tingkatkan lagi dengan konteks mengkaji, mentadabbur apa yang kita baca itu supaya memberikan kesan nilai kepada kita. Nilainya apa? Ialah nilainya itu supaya kita dapat membezakan. Al-Furqan itu dapat kita membezakan di antara benda yang baik dan benda yang batil. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang hormati sekalian, dalam konteks keseimbangan yang kita ingin bicarakan hari ini, ya, pastinya harus ada perimbangan di antara usaha untuk mengkhatamkan Al-Quran itu dengan mengambil sedikit sebanyak sekurang-kurangnya pada bulan Ramadan kali ini. Marilah kita mencari ataupun saya syorkan untuk kita mencari satu surah untuk kita benar-benar mentadabbur isi Quran itu. Saya lihat dalam konteks di luar sana, dalam pasaran sekarang, Ustaz Syahri Abdul Rahman ada menyebutkan tentang surah Yusuf, sebab dia ada buku berkaitan dengan surah Yusuf itu. Dan bagi pihak saya sendiri, saya mensyorkan supaya kita sebolehnya mengkaji tentang saranan, dan ini hasil daripada perbincangan kita dalam usrah dan juga dalam siri-siri pertemuan di peringkat pimpinan, melihat keperluan untuk kita mengkaji surah Al-Kahfi dalam konteks pembangunan ummah itu sendiri. Kerana di dalam surah Al-Kahfi, selain ceritakan tentang cerita pemuda Al-Kahfi, dia juga banyak berkait tentang apakah formula-formula untuk pembangunan sebuah ummah dan negara. Dan ini kalau boleh dapat kita jayakan perbincangan itu supaya sekurang-kurangnya Ramadan kali ini kita dapat satu pengajaran yang cukup bermakna dengan mentadabbur satu-satu surah itu, insya-Allah. Jadi untuk akan datang mungkin boleh disambungkan kepada surah-surah lain lagi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, berkaitan dengan soal kesinambungan ini juga, ya, al-maklum dalam bulan Ramadan ini juga disebutkan tentang hal-hal berkaitan dengan kesukaran dan kepayahan itu sendiri. Memang betul Allah tidak menghendakkan kepada kesukaran, tetapi dalam konteks kita sebagai seorang manusia, kesukaran itu adalah sebahagian daripada cabaran. Kita boleh memilih untuk mengambil perkara-perkara yang dipermudahkan, tetapi dalam konteks yang lebih besar harusnya perlu ada upaya untuk kita dipanggilkan mujahadah, untuk melawan, untuk mengharungi serba sedikit cabaran dalam bulan puasa ini berbanding dengan bulan-bulan lain, untuk kita menetapkan diri bahawa bulan inilah selain daripada cabaran lapar dan dahaga, perlu juga ada semangat untuk menjadikan ibadah kita itu lebih bermakna dengan sedikit penambahan daripada bulan-bulan biasa. Sebabnya dalam bulan Ramadan ini segala amal kebaikan itu digandakan berbanding dengan bulan-bulan lain. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, seharusnya bulan Ramadan ini bukanlah ruang untuk
kita menjadikan alasan kepada mencari hal-hal yang bersikap skeptical ataupun alasan untuk tidak melakukan sesuatu di luar kebiasaan kita. Bagi yang bekerja, pastikan kerjanya harus juga diselesaikan dengan sebaik mungkin. Walaupun ada ada pengurangan waktu bekerja, balik awal dan sebagainya, tetapi kerja-kerja harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, sebab kita meyakini bahawa segala amalan baik di dalam bulan Ramadan ini sangat memberi manfaat kepada kita, dan sebagai orang Muslim bahawa hari Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk kita melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan sebaik mungkin. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, dalam konteks ini saya ingin pergi kepada hujung ayat tadi yang diceritakan tentang wala'allakum tashkurun. Maksudnya di hujung ayat ini, kalau kita bicarakan soal puasa itu, ayat sebelumnya yang kita selalu baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, itu di hujungnya dikaitkan dengan la'allakum tattaqun. Tetapi di dalam ayat ini dikaitkan dengan, ditutup dengan wala'allakum tashkurun, supaya mudah-mudahan agar kita sentiasa menjadi orang yang bersyukur. Ya, harusnya kesyukuran di dalam berada dalam bulan Ramadan inilah yang sebenarnya harus disyukuri dengan sebaik mungkin, kerana setiap kali kita bertemu Ramadan bahawa kita beroleh satu keberuntungan berbanding dengan bulan-bulan yang lain, dan kesyukuran itu harus ditandai dengan semangat meningkatkan ibadah, meningkatkan perasaan rahmah, dan meningkatkan soal ihsan kepada orang lain, ataupun kepada hatta yang kita berada di jalan raya, harus ada ihsan yang lebih kepada pengguna-pengguna jalan raya yang lain sebagai contohnya. Jadi untuk itu hadirin hadirat, semoga-moga di dalam kita menjalani bulan Ramadan al-Mubarak ini, di hujungnya nanti kita akan menjadi insan-insan yang sentiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik daripada sekecil-kecil nikmat hinggalah sebesar-besar nikmat. Dan semoga-moga puasa, ibadah puasa yang kita jalankan dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini menjadikan kita insan yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi akhirul kalam, sebagai penutup kepada sesi tazkirah kita pada hari ini, saya mengajak kepada diri saya dan kepada para pendengar lain, marilah kita mentekadkan azam kita untuk menjadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita sepanjang hayat kita. Dan insya-Allah kita mendoakan semoga segala amal kebaikan dapat kita gandakan, dan dapat, paling penting ialah membentuk diri kita, membentuk akal kita, dan membentuk rohani kita dengan menjadi insan yang sebaik mungkin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan sekalian, tema wadah tahun ini, bulan Ramadan ini adalah untuk membangun
Jil Al-Quranul Hakim, iaitu supaya Al-Quran itu dihayati untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan pelbagaikan aktiviti-aktiviti, daripada membaca Al-Quran, membantu orang-orang miskin, dan juga bulan Ramadan adalah untuk menyantuni golongan yang amat memerlukan. Jadi saya menyeru, ayuh kita sama-sama menjayakan agenda ini dengan memperbanyakkan sumbangan kepada aktiviti membangun Jil Al-Quran Al-Hakim.